Yang pertama sekali ialah pendidikan di Malaysia. Secara umumnya, pendidikan ialah satu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan komunikasi di antara satu individu dengan individu yang lain. Ia merupakan salah satu ajadah besar yang dapat mempengaruhi kualiti dan ketamadunan seseorang manusia. Selain itu, pendidikan juga dapat melahirkan insan yang berilmu, beramal dan berakhlak mulia. Dengan ilmu pengetahuan yang diperolehi, seseorang individu dapat membentuk fikiran yang sihat untuk berfikir dan bertindak secara rasional. Malaysia amat mementingkan pendidikan dalam setiap rakyatnya bagi melahirkan insan yang berdedikasi dan bertanggungjawab untuk memajukan negara pada masa hadapan. Oleh itu, sistem pendidikan melalui sistem persekolahan merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Sistem persekolahan di Malaysia dibahagi kepada beberapa peringkat, iaitu peringkat prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pengajian tinggi. Seterusnya, kepelbagaian kaum di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana masyarakatnya yang berbilang kaum ataupun masyarakat majmuk yang terdiri daripada bangsa utama iaitu bangsa Melayu, Cina dan India. Setiap bangsa ini mempunyai identiti budaya mereka yang tersendiri yang juga telah mewujudkan kepelbagaian tradisi dari segi makanan dan pakaian. Sebagai contoh, baju Melayu merupakan pakaian tradisi buat kaum lelaki berbangsa Melayu, tetapi ia tidak bermaksud yang kaum lain tidak boleh memakainya. Kaum lain juga digalakkan untuk memakai pakaian tradisi kaum lain kerana ia dapat melahirkan perpaduan di antara kaum. Walau bagaimanapun, setiap masyarakat haruslah menuntut ilmu untuk menjadi seorang yang berpengetahuan dan berilmu tidak kira bangsa. Dengan kepelbagaian bangsa di Malaysia, wujudlah sekolah vernakular iaitu sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pengajaran dan pembelajaran. Sejarah penubuhan sekolah vernakular di Tanah Melayu bermula sejak dari zaman pemerintahan British lagi ketika mereka membawa masuk imigran dari negara China dan India, kemudian menjadikan mereka sebagai buruh paksa di Tanah Melayu. Yang telah menetap Tanah Melayu melakukan aktiviti bercucuk tanam iaitu tinggal di kampung, manakala rakyat China tinggal di kawasan bandar melakukan aktiviti biji timah dan perniagaan, manakala imigran dari India melakukan aktiviti perladangan dan getah. Setelah beberapa tahun tinggal di Tanah Melayu, imigran dari China dan India tidak mahu pulang ke negara asal mereka kerana sudah selesa berada di Tanah Melayu. Tercetusnya masyarakat majmuk yang berbilang kaum di Tanah Melayu. Jadi setelah tinggal di Tanah Melayu, mereka perlukan pendidikan untuk anak-anak mereka. Jadi mereka meminta untuk membina sekolah di kawasan mereka sendiri. Dibina atas dasar pecah dan perintah kerana British tidak mahu ketiga-tiga kaum ini berkomunikasi antara satu sama lain. Mereka sekadar memenuhi keperluan sosial. Intinya, kita dapat lihat infrastruktur yang teruk, kemudahan yang tidak lengkap, guru yang tidak terlatih dan maklumat juga. Pertama pada tahun 1855 telah dibina di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Untuk meningkatkan kualiti pendidikan, mereka telah membina dua maktab yang terawal iaitu Maktab Pendidikan Sultan Idris pada tahun 1922 dan Maktab Perguruan Perempuan di Melaka pada tahun 1935. Vernakular Cina pula, separuh bantuan adalah daripada kerajaan dan separuh lagi daripada swasta. Antaranya ialah Mubalik Cina dan Persatuan Cina Dongzong. Pengajar dan guru yang mengajar ialah daripada negara China itu sendiri dan berbahasa Mandarin. Vernakular India pula, sekolah ini dibina di kawasan estate. Guru dan bahan-bahan mengajar diimport dari India itu sendiri. Kemudian pada tahun 1816, Penang Free School mengajarkan bahasa Tamil. Saya akan membincangkan mengenai faktor-faktor mengapa isu sekolah vernakular ini sering dibangkitkan di Malaysia. Pertama sekali antara faktor-faktor mengapa isu sekolah vernakular ini sering dibangkitkan adalah apabila adanya perubahan sekolah awasan. Seperti yang kita tahu, sekolah awasan ini adalah inisiatif kerajaan bagi mengukuhkan perpaduan di dalam negara ini, iaitu dengan menempatkan beberapa jenis sekolah yang berbeza aliran di dalam kawasan yang sama. Jadi persoalannya, mengapa sekolah awasan ini menjadi punca isu sekolah vernakular ini dibangkitkan? Hal ini kerana ramai kaum Cina dan India menganggap bahawa sekolah awasan ini akan menghadkan penggunaan bahasa ibunda mereka di dalam sekolah tersebut. Selain itu, pendidikan dan bahasa yang diadaptasikan di dalam sistem pendidikan juga menjadi faktor kepada isu ini. Sebagai contoh, bahasa pengantar yang telah diterapkan di dalam sekolah masing-masing, di mana sekolah kebangsaan mementingkan bahasa Melayu, sekolah jenis kebangsaan Cina mementingkan bahasa Cina, dan sekolah jenis kebangsaan India mementingkan bahasa India. Perkara ini telah mengakibatkan setengah individu tidak berpuas hati sehingga
Kesepadan sosial negara ini terganggu. Seterusnya, pemikiran rakyat juga merupakan penyebab utama kepada sekolah vernakular ini sering dibangkitkan. Hal ini kerana mereka menganggap bahawa setiap kaum di Malaysia ini mementingkan diri sendiri, iaitu dengan menempatkan setiap sekolah adalah mengikut kaum masing-masing. Di mana sekolah kebangsaan adalah untuk sekolah orang Melayu, sekolah kebangsaan Cina adalah untuk orang Cina, dan sekolah kebangsaan. Dengan ini, saya ingin berkongsi beberapa pendapat mengenai kebaikan dan keburukan sekolah kebangsaan, sekolah vernakular, dan sekolah wawasan. Antara kebaikan sekolah kebangsaan ialah ia memartabatkan bahasa Melayu. Hal ini kerana bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah tersebut. Ini menjadi inisiatif supaya rakyat Malaysia fasih berbahasa Melayu. Dari sudut negatif pula, masyarakat Cina dan India beranggap bahawa agama mereka akan terjejas kerana di sekolah kebangsaan mengamalkan konsekuensi Islam. Selain itu, mereka juga khawatir bahawa anak-anak mereka akan terjebak dengan budaya kaum Melayu. Kebaikan yang terdapat di sekolah vernakular pula ialah mereka mempunyai kurikulum yang lebih berkualiti. Ramai yang beranggapan bahawa di sekolah vernakular mampu memaksimalkan pemikiran anak-anak mereka. Dan di sekolah vernakular juga mempunyai ekosistem yang lebih teratur dan mengikut perkembangan semasa. Sebagai contoh, mereka tidak hanya mengikuti silibus yang telah ditetapkan semata-mata. Dari sudut negatif pula, mereka yang berada di sekolah vernakular ini tidak dapat mengenali kaum-kaum lain dan mempunyai perbezaan budaya. Hasil daripada tembok perkauman yang telah diwujudkan. Dan akhir sekali ialah sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesan yang ketiga adalah merasa adanya perbezaan layanan dalam sistem ini, khususnya bagi mereka yang terdiri pada kaum bukan majoriti. Jadi mereka akan merasa seakan terpinggir, lalu merasakan tidak signifikan untuk mencintai tanah air ini sendiri. Jadi ini berlaku kerana tidak adanya satu medium atau subjek untuk kita saling memahami budaya yang berlainan kaum. Jadi sejarah telah membuktikan bahawa apabila kita tidak bersatu, banyak aspek yang gagal untuk kita kecapi. Jadi sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, elemen patriotik itu amatlah penting untuk diterapkan dalam diri setiap individu. Seterusnya, saya akan terangkan tentang dua kesan pembinaan sekolah vernakular terhadap konsep pembinaan negara bangsa. Apa itu konsep pembinaan negara bangsa? Ianya adalah satu matlamat utama yang diusulkan oleh mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bagi mewujudkan satu identiti kebangsaan yang inklusif khas untuk warga negara Malaysia. Objektif ini agak sukar untuk direalisasikan kerana komponen pentingnya melibatkan perpaduan yang kuat antara warga negara. Namun, ianya tidaklah mustahil untuk dicapai. Berbalik kepada kesan pembinaan sekolah vernakular, antara kesan positifnya ialah ia memberi pendedahan awal kepada para pelajar mengenai budaya kaum-kaum di Malaysia. Contohnya melalui sambutan perayaan seperti Deepavali atau Hari Raya. Pendedahan sebegini secara tidak langsung akan menarik minat para pelajar untuk mengetahui mengenai tradisi, pakaian atau makanan tradisional suatu kaum secara lebih mendalam. Hasilnya, ia melahirkan sikap menghormati budaya yang berlainan sekaligus mengukuhkan lagi persefahaman atau perpaduan antara para pelajar. Namun begitu, salah satu kesan negatif daripada pembinaan sekolah vernakular ini ialah penguasaan bahasa Melayu ataupun bahasa kebangsaan yang rendah dalam kalangan warga negara yang secara tidak langsung mewujudkan jurang interaksi yang luas antara kaum di Malaysia. Hal ini kerana pelajar sekolah vernakular jarang menggunakan bahasa kebangsaan kerana mereka berkomunikasi menggunakan bahasa ibunda, contohnya seperti bahasa Tamil atau bahasa Mandarin. Tambahan, sikap para pelajar sekolah vernakular yang sudah terbiasa atau lebih selesa bergaul dalam kelompok kaum yang sama mengeruhkan lagi keadaan. Ini akan membataskan komunikasi antara para pelajar yang berlainan kaum sekaligus menutup ruang untuk melahirkan sifat saling memahami atau sikap perpaduan antara warga negara. Antara cadangan penambahbaikan ialah menghilangkan nama sekolah yang mempunyai nama hadapannya Sekolah Jenis Kebangsaan SJK. Di Malaysia terdapat dua jenis sekolah rendah iaitu Sekolah Kebangsaan dan juga Sekolah Jenis Kebangsaan. Sekolah Jenis Kebangsaan ialah sekolah yang berasaskan kaum itu sendiri. Sebagai contohnya, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina berasaskan kaum Cina, manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil berasaskan kaum Tamil. Manakala bagi majoriti bangsa Melayu, mereka akan bersekolah di sekolah kebangsaan. Kesannya, jurang antarabangsa di Malaysia semakin besar kerana mereka hanya bergaul sesama kaum mereka sahaja dan tidak bergaul bersama kaum yang lain. Maka, hal ini melambatkan proses Malaysia sebagai negara bangsa.
Oleh itu, kerajaan perlulah memasukkan sekolah jenis kebangsaan kerana semua rakyat tidak memilih sekolah untuk bersekolah mengikut kaum mereka sahaja. Jadi, semua bangsa akan bersekolah di sekolah yang sama dan juga akan bergaul satu sama lain. Hal ini memberi kesan yang positif apabila perkara ini berlaku kerana perpaduan di Malaysia akan bertambah kukuh dan apabila ia bertambah kukuh, ia akan dipandang tinggi oleh negara luar. Cadangan yang seterusnya ialah menyelaraskan sistem pendidikan di Malaysia. Perbezaan antara sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan ialah mereka menggunakan bahasa pengantar yang berbeza dalam proses pembelajaran. Bagi sekolah kebangsaan, mereka menggunakan bahasa Melayu, manakala bagi sekolah jenis kebangsaan, mereka menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Sebagai contohnya, sekolah jenis kebangsaan Cina menggunakan bahasa Mandarin, manakala sekolah jenis kebangsaan Tamil menggunakan bahasa Tamil. Kesannya, pelajar yang bersekolah di sekolah jenis kebangsaan, mereka tidak menguasai bahasa Melayu. Oleh itu, kerajaan haruslah menyelaraskan sistem pendidikan di Malaysia di mana semua sekolah menggunakan satu bahasa sahaja dalam proses pembelajaran, iaitu bahasa Melayu, dan juga semua sekolah wajib menggunakan bahasa Melayu di setiap acara rasmi sekolah. Dengan itu, pelajar dapat menerapkan bahasa Melayu iaitu bahasa kebangsaan negara Malaysia sendiri, lalu ia membentuk Malaysia sebagai negara bangsa.